Alhamdulillah, kembali semula kita kepada perbincangan. Tadi saya sebut tentang cerita penarik beca yang menggambarkan dulu masyarakat Melayu ni, bapa ada kuasa untuk paksa anak perempuan kahwin dengan calon-calon yang bapa nak. Walaupun anak perempuan tu tak nak, ini pilihan bapa, engkau tak boleh buat apa-apa. Adakah ini Islam? Sehingga begitu jadinya, walaupun ada perbahasan di kalangan para fuqaha dalam hal ini, tetapi saya suka untuk membaca hadis Nabi SAW, iaitu an-najariyatan bikran atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa dzakarat anna abaha zawwajaha wa hiya kariha fa khayyaraha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Bukhari, dalam hadis Abu Daud dan Ibnu Majah yang dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Datang satu orang gadis muda berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi tahu bahawasanya bapa dia kahwinkan dia dengan satu orang yang mana dia tak suka. Nabi kata, kau diberi pilihan. Kalau nak pun terus pun boleh, tak nak pun kau boleh tinggalkan. Aku akan pasahkan perkahwinan itu. Itu Nabi. Sehingga Al-Imam Al-Bukhari buat bab dalam sahihnya, bab idza zawwaja ibnatahu wa hiya kariha fanikahuhu mardud. Bab apabila bapa menikahkan anaknya sedangkan anaknya tak suka, maka nikah itu ditolak. Alhamdulillah sekarang di Malaysia, di tempat kita dah kurang. Dulu ada anggapan yang seperti ini kerana mungkin kita terpengaruh dengan sebahagian, kadang-kadang kita ni sempit sikit dalam pegangan pahaman dan mazhab kita, kita tak nak luas. Saya suka sebut apa yang Qaradawi sebut. Kata Dr. Yusuf Qaradawi, siapa tahu jika Asy-Syafi'i, yakni Imam Syafi'i, hidup di zaman kita dan melihat kemajuan pengetahuan dan ilmu yang dicapai oleh anak gadis hari ini, sehingga mereka mampu menilai lelaki yang datang meminang, atau jika mereka kahwin tanpa kerelaan akan menyebabkan kehidupan rumah tangga menjadi neraka. Barangkali jika Asy-Syafi'i melihat hal ini, dia akan mengubah pendapatnya seperti mana dia telah mengubah banyak pendapatnya. Yang di pendapat Al-Imam Syafi'i, dengan kita hormati kesarjanaannya, tetapi kita melihat di dalam hadis Nabi SAW bahawa baginda SAW tidak membenarkan paksaan dalam perkahwinan. Bila kita tahu ini Islam, kita tengok pula macam mana pelaksanaan insan kita terhadap hak wanita. Saya kadang-kadang saya tahu duka cita wanita datang ke pejabat agama, datang ke ustaz, ustazah, mengadu kadang-kadang, suami saya pukul saya ni lebam mata sebelah, ini patah gigi, semalam ditumbuk saya. Kadang-kadang kita tak sensitif macam dengan Nabi. Habis tinggi kita kata, sabarlah, kalau sabar tu banyak pahalanya, isteri ni kena sabar. Maka begitulah, setiap kali datang lebam sebelah ni, sabar. Esok datang lebam sebelah ni, sabar. Masuk syurga cepat kalau kau sabar, dia kata. Agama tidak kenal seperti itu. Kenapa kita tak pergi cegah kemungkaran suami itu? Seperti mana kita begitu aktif untuk pergi membuat tangkapan khalwat. Dan bila-bila masa kita bersedia. Ini pun mungkar juga. Sedangkan tanggapan itu yang adalah maksiat yang belum jelas. Ini maksiat yang jelas. Dan kita akan lihat perkara-perkara yang seperti ini berlaku dalam masyarakat kita. Kita tidak bersungguh-sungguh untuk membela hak wanita seperti mana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Saya kadang-kadang talak, kes talak. Setengah orang anggap talak ni dalam Islam ni dosa. Kalau tak dosa pun macam dosa. Tak elok talak ni. Betul. Tetapi Quran kata, wa'ashiruhun bil ma'ruf aw sarihuhun bi ihsan. Gaulilah mereka dengan cara baik ataupun bebaskan wanita itu dengan cara baik. Jika rumah tangga itu bagaikan neraka, dah tidak ada kesesuaian, maka talak adalah perkara yang baik daripada hidup dalam keadaan tidak dapat taatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita nak seksa wanita? Saya tengok kadang-kadang wanita nak membebaskan diri daripada ikatan perkahwinan begitu sukar, sedangkan dia tak mampu. Sedangkan dia tak mampu lagi meneruskan hidup. Kita beri syarat banyak. Saya nak sebut pada zaman Nabi SAW, isteri Thabit bin Qais datang kepada Nabi SAW. Kata dia, ya Rasulullah, Thabit bin Qais ma aghtibu alaihi fi khuluqin wala din walakinni akrahul kufra fil Islam. Faqala Nabi SAW, ataruddina alaihi hadiqatah. Qala na'am. Qala Rasulullah SAW, aqbil hadiqah al-hadiqah wa talliqha tatliqah. Nabi kata kepada Thabit bin Qais,
Isteri Sabit bin Qais, dia datang ke jumpa Nabi SAW. Dia kata, Rasulullah, dia kata, sebenarnya tak mau petikai Sabit ni di sudut akhlak dan agamanya. Tetapi saya membenci kekufuran dalam Islam. Yang ni saya tak mau buat benda salah dalam Islam. Maksudnya saya tak boleh dah nak teruskan hidup dengan Sabit ni. Nabi tanya dia, kau mau tak bagi balik mahar yang dia bagi dulu ni, iaitu kebun? Dia kata, aku bagi balik. Nabi kata kepada Sabit, ambil aqbal al-hadiqah wa talliqha tatliqah. Ambil kebun kau balik dan talakkan dia. Nabi tak kata, kau ni perempuan jahat lah minta talak. Nabi tak kata. Nabi kata, kau tak dapat terus hidup. Tak apa. Nabi kata, kau bagi balik maharnya dan Sabit sila talakkan. Kerana Nabi SAW tak nak mereka hidup dalam keadaan tidak sesuai. Dan akhirnya mereka tak dapat memberikan tumpuan dalam kehidupan. Dan insyaAllah kita akan sambung perbincangan yang penting ini selepas itu. Mereka mengatakan yang kurang hakim, kurang pegawai dan sebagainya. Tetapi mereka ada masa pergi keluar berceramah itu dan ini. Ini kenapa? Kerana dari segi ekonomi mereka mendapat ongkos yang tinggi. Padahal tugas mereka ialah menolong wanita, memperbaiki keadaan wanita. Tetapi malang sekali. Mereka selalu, kadang-kadang saya kesian kerana wanita bertongkos lemus pergi ke mahkamah dengan membawa anak nak menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh mereka, umpamanya cerai berai, gantung tak bertali dan sebagainya.